Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Parlimen Semasa bersama saya Nur Zamri. Saudara, ringgit dijangka kembali kukuh pada tahun ini berikutan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik berbanding tahun lalu, termasuk peningkatan pelaburan. Dan untuk perinciannya terus sahaja bersama Muhammad Raswin Setia. Kerajaan optimis ringgit kembali mengukuh tahun ini. Ia didorong dengan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih baik berbanding tahun lalu. Jelas Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, bank negara dan syarikat berkaitan kerajaan juga bersedia untuk bertingkat aliran masuk ke dalam pasaran pertukaran asing bagi kukuhkan nilai ringgit. Kementerian Kewangan dan Bank Negara telah mengambil tindakan bersepadu dan selaras bagi membawa masuk aliran wang ke dalam pasaran pertukaran wang asing. Khususnya, kita memperkasakan lagi usaha bersama syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLIC dan GLC, bagi menggalakkan mereka membawa pulang pendapatan pelaburan asing dan menukar pendapatan tersebut kepada ringgit dengan lebih konsisten. Tambahnya, prospek pelaburan mencecah 329.5 bilion ringgit yang diluluskan tahun lalu turut menjadi asas pengukuhan. Dalam pada itu, pelbagai strategi dan insentif diperkenalkan kerajaan dalam usaha meningkatkan semula simpanan wang persaraan rakyat. Ia termasuk insentif RM500 diperuntukkan kepada individu yang mempunyai simpanan KWSP RM10,000 dan ke bawah dalam akaun satu. Di tahun lalu, insentif caruman sebanyak RM500 secara one-off juga diberi untuk membantu ahli yang mempunyai simpanan rendah untuk menghampiri usia pesaran untuk menambah dan mencepatkan pengumpulan simpanan pesaran mereka. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim. 19 juta ringgit diperuntuk Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dalam membina serta menaik taraf kemudahan ruang niaga melalui projek Tamu Desa tahun ini. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata inisiatif berkenaan memberi manfaat kepada usahawan muda dan B40 di Sabah dan Sarawak. Tambahnya, bagi memastikan penyelarasan program antara agensi persekutuan dan negeri dapat dilaksanakan, pihak kementerian turut menganggotai jawatan kuasa penyelarasan pembangunan keusahawanan di Sabah. Sekali impas memang di bawah program bimbingan dan latihan keusahawanan di bawah InScan, memang kita telah sediakan modul-modul latihan yang bertujuan untuk membimbing usahawan ini memasarkan produk dan perkhidmatan mereka secara online. Demikian juga untuk koperasi-koperasi, kita mempunyai Institut Koperasi IKMAH yang juga menyediakan modul-modul latihan untuk koperasi-koperasi ini. Kita bimbing bagaimana untuk memasarkan perkhidmatan dan produk mereka secara online. Dan semua jadual latihan ini telah berada ataupun telah disediakan oleh agensi-agensi ini dan terbuka untuk semua usahawan termasuk di luar bandar untuk memohon menyertai latihan-latihan yang telah kita jadualkan sepanjang tahun ini. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC mengesahkan sudah memulakan prosiding berhubung pelaksanaan projek Sistem Aliran Pantas Pelbagai Lorong MLFF di bawah Kementerian Kerja Raya KKR dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM pada 26 Februari lalu. MLFF adalah satu sistem kutipan tol tanpa perlu berhenti yang menggunakan sistem pengecaman nombor pendaftaran automatik ANPR selain sistem pengecaman frekuensi radio RFID. Pelaksanaannya diluluskan pada 2021 oleh kerajaan terdahulu dengan peruntukan awal berjumlah 3.46 bilion ringgit. Namun, projek itu dilaporkan dibantah 32 syarikat konsensi tol lebuh raya yang mendakwa kerajaan telah menganugerahkannya secara langsung kepada sebuah syarikat swasta YTL Corporation Berhad tanpa berunding dengan syarikat konsensi. PAC dijangka akan menyambung prosiding pelaksanaan projek MLFF dengan mengadakan 3 prosiding berasingan pada 25 Mac depan dengan memanggil 4 saksi. Sekian saja laporan saya dari Dewan Rakyat. Kita kembali bersama Nurul Zamri di Angkasa Puri. Terima kasih Raswin. Parlimen Semasa berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.